Topik 1 untuk pengenalan penghayatan ilmu etika dan peradaban dalam acuan Malaysia, kita fokuskan kepada ada 2 fokus utama di sini, iaitu pengenalan penghayatan ilmu etika dan peradaban, dan yang kedua adalah dalam acuan Malaysia. Okey, jadi di topik 1 ni kita nak tengok apakah yang perlu untuk kita penghayatan ilmu etika dan peradaban, dan yang kedua kenapa kita memilih dalam acuan Malaysia. Alright, so semua boleh nampak saya punya slide ya? Slide pun boleh nampak, suara saya pun boleh dengar Alright, thank you kepada semua. Alright, so kalau kita tengok dekat sini macam yang saya tunjuk tadi, kita ada 10 topik utama yang akan kita bincangkan ataupun kita perhalusi sepanjang semester ini. Jadi untuk para pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, kita ada 10 kumpulan. Dan bersama saya juga ada pelajar daripada Fakulti Muzik. Untuk Fakulti Muzik kita ada 2 kumpulan. Jadi semua sekali adalah 10 kumpulan. Jadi pelajar semua akan bersama saya untuk sepanjang 1 jam, jam 2 hingga 3. Seterusnya nanti para pelajar akan masuk kelas masing-masing secara online, mengikut jadual yang ditetapkan, ataupun ada juga yang mungkin ada berlaku hari yang lain mengikut jadual masing-masing, tapi selalunya selepas saya punya jam pukul 2-3 terus ada tutorial bersama pensyarah anda masing-masing. Jadi ini adalah 10 topik yang akan kita kupaskan tentang pengenalan PEP meaning that penghayatan etika dan peradaban, kemudian konsep etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kerana apa? Sebab kita tahu di Malaysia kita adalah sangat unik. Kita unik sebab kita ada pelbagai bangsa, kita ada pelbagai etnik dan kita ada pelbagai agama. Kalau kita tengok apakah formula yang menjadikan kita rakyat yang bersatu padu. Ini antara yang akan kita bincangkan bersama-sama. Apakah perkara yang perlu kita jaga, apakah sensitiviti yang perlu kita ada. So perkara-perkara tu yang akan kita bincangkan bersama-sama dengan saya. Kemudian kita tengok untuk topik yang kelima, bagaimana pembinaan peradaban masyarakat majmuk di Malaysia. Dan yang keenam kita lihat di sini, kita akan membicarakan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan pahana PEP di Malaysia. Kita ada perlembagaan, kita ada rukun negara. Itu yang menjadi formula utama untuk menyatu padukan kita yang pelbagai etnik, pelbagai agama, pelbagai bangsa yang ada di Malaysia. Kemudian kalau kita lihat di sini, sekejap ya. Right. Sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, buffering, tak apa. It should be okay in a minute. Alright, kalau ada apa-apa masalah just tulis je. Kalau tiba-tiba tak dengar ke apa, bagi tahu ya. Alright, kita masuk kepada topik ke-7, iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional di Malaysia. Di sini kita lihat kecil sangat slide ya, kejap ya. Dia jadi kecil ya slide. Sekejap ya. Sekarang saya betul-betulkan, nanti kan dia hilang pula. Itu lagi bagus kan? Alright, dekat YouTube it will take time, a few second. Awak boleh tengok sikit. Dah boleh nampak besar sikit kan slide? Kejap ya. Sebab dia akan ambil masa few second untuk dibetulkan. Alright, saya teruskan kita punya perbincangan kita. Ni topik-topik yang kita bincangkan tadi. Cabaran. Bila kita bincang tentang pengaruh ICT, kita tahu untuk pada masa sekarang, pada era sekarang, kita ada pelbagai teknologi yang ada. Kita ada pelbagai pengaruh yang ada, kita ada pelbagai teknologi yang ada. So macam mana kita lihat teknologi ataupun ICT, Information Communication Technologies itu boleh membantu kita ke arah kesepaduan nasional Malaysia.
Kemudian topik ke-8 kita akan lihat peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial. Yang ke-9 adalah cabaran kelestarian dan peradaban, dan akhirnya yang ke-10 adalah isu semasa dan kaitannya dengan etika peradaban. Kini antara 10 topik yang awak akan bersama-sama dengan saya untuk mass lecture. Seterusnya akan dibincangkan secara terperinci di dalam kuliah ataupun kelas bersama pensyarah masing-masing lagi 1 jam. Okay? Untuk nota ataupun slide yang hari ini saya akan masukkan ke dalam YouFuture. Jadi para pelajar boleh cari nota ni, cari nama saya dan akan jumpalah nota ni nanti. Okay? Alright, so kita tengok seterusnya. Hasil pembelajaran pula. Okay, ada typo kat situ, nanti saya akan bagi. Okay, hasil pembelajaran kursus penghayatan etika dan peradaban pertama adalah untuk menjelaskan konsep etika dan peradaban dalam konteks penghayatannya mengikut acuan Malaysia yang kita sebutkan tadi. Kemudian untuk kita menganalisis sistem, tahap perkembangan, kemajuan sosial dan kebudayaan yang merentas etnik. Ini yang kita nak lihat bagaimana keistimewaannya kita berada di dalam acuan Malaysia. Kemudian yang ketiga, membincangkan isu kontemporari berkaitan ekonomi, berkaitan politik, sosial budaya dan alam sekitar daripada perspektif etika dan peradaban. Okay, jadi kalau kita lihat perkara ni, okay, tentang topik ini, tentang hasil pembelajaran sebenarnya telah pun diterangkan dengan terperinci pada minggu yang lepas oleh Ustaz Razlan. So saya harap para pelajar dah pun melihat YouTube tersebut sebab itu adalah minggu pertama secara umum dan ini adalah minggu yang kedua. Alright, dari segi penilaian kalau kita reflect balik, renungkan balik apa yang telah diterangkan oleh Ustaz Razlan pada minggu yang lepas, kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, 4 tugasan. Okay, untuk continuous assessment. Okay, penilaian berterusan. Kita ada kertas kerja, kita ada pembentangan, kita ada ulasan artikel dan kita juga ada yang terakhir adalah ujian pentaksiran akhir. Okay. Jadi kat sini kita tengok ada 4 tugasan yang akan diperincikan lagi dengan lebih detail oleh pensyarah awak semua kat dalam kelas perbincangan nanti. Okay? Alright. Kemudian kita tengok dari segi yang saya ceritakan tadi, pelaksanaan kita setiap Isnin bersama saya pada 2 jam jam 2 petang hingga 3 petang, 1 jam sahaja. Kita akan bersama-sama secara live di YouTube channel ASIS UiTM Online. Okay. Kemudian sesi seterusnya pada jam 3 hingga 4 petang adalah sesi bersama pensyarah masing-masing. Sama ada 3 ataupun 4 petang terus atau kalau ada perubahan maka pelajar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi secara asasnya 1 jam bersama saya dan sejam seterusnya adalah bersama pensyarah yang telah ditetapkan mengikut jadual masing-masing. Okay. Alright. Pada hari ini kita akan melihat semula tajuk yang kita bincangkan tadi, tajuk yang telah saya sebutkan tadi. Tentang topik pertama, kita nak melihat apa? Kita nak melihat pengenalan penghayatan ilmu etika dan peradaban. Okay. Kita nak fokus kepada penghayatan ilmu etika dan peradaban dalam acuan di Malaysia. Alright, kalau kita lihat di sini, untuk topik pertama ada 5 perkara utama yang akan kita bincangkan. Okay? Pertama dari segi pengenalan etika dan peradaban, kemudian kita akan lihat susur masa etika dan peradaban berdasarkan 3 zaman ni. Okay. Ada 3 zaman iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Okay, ni kita lihat dari segi sejarah sikit. Okay. Kemudian kita akan lihat dari segi kerangka menganalisis etika dan peradaban. Okay, so kalau kita lihat pula nanti macam mana kita nak tengok kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur, sosial dan biografi. Kemudian yang keempat,
penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Jadi kalau kita lihat di sini, peranan etika dan peradaban sangat penting sehinggakan dia membawa kepentingan kepada semua peringkat dari segi individu, keluarga, komuniti dan juga masyarakat. Dan yang terakhir untuk kita bincangkan pada hari ini dalam masa 1 jam, adalah penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. So kita tambah kepada negara dan pasaran. Jadi semua boleh bersama saya. Refresh yourself untuk kita sama-sama melihat perbincangan untuk topik yang pertama. Kita ada Muhammad Izzat, kita ada Muhammad Zarif. Agak lagging sebab hujan. Tak apa, hujan dia kat sana. Alhamdulillah saya kat sini pun baru nak start hujan sebab tu tadi dia pun macam ada problem sikit. Dan semua pelajar, terima kasih bersama saya pada hari ini dan awak semua akan bersama saya every week, setiap minggu bersama saya ya, insyaAllah. Alright, kemudian kita teruskan pengenalan konsep etika dan peradaban. Kita nak fokus kepada pengenalan konsep etika dan peradaban. So kalau kita lihat di sini, kursus ini adalah merupakan, kalau kita lihat sebelum ni, adalah merupakan gabungan daripada kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia dan juga sekali hubungan etnik. Kalau kita lihat daripada sejarah yang lalu, pelajar-pelajar kita sebelum ni mengambil 2 kod iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia dan juga hubungan etnik. Jadi para pelajar pada hari ini, pada semester ini sangat bertuah sebab dalam satu topik pada hari ini, satu kod kursus kita telah menggabungkan kursus ini. Kita masuk, kita blendkan antara Tamadun Islam, Tamadun Asia dan kita blend inkan, masukkan kombinasi dengan hubungan etnik. Sebab kedua-dua perkara ini adalah sangat perlu kepada kita. Jadi apa yang nak kita tekan kat sini adalah penghayatan. Dari segi penghayatan, apa benda yang kita nak buat penghayatan ni? Penghayatan, kalau kita reflect kat sini, don't only preach it, but we have to practice it. Bila kita bercakap pasal penghayatan, mana-mana je kita nak bercakap pasal penghayatan, kita nak suruh orang buat baik, kita pun nak jadi baik. Kita bukan hanya sekadar berkata-kata sahaja. Tak nak je orang kata cakap sedap je macam tu. No, tak nak macam tu. Kita bukan sahaja bercakap sedap ke, kita nak orang jadi baik, kita nak sama-sama baik. Not only preach it, but practice it. Kita nak practice. Alright, so kita tengok seterusnya. Sebab itu untuk topik ini dia akan memandu pelajar memahami konsep melalui apa yang mereka pelajari, apa yang sama-sama kita pelajari sebelum ini. Contohnya dari segi etika belajar, apa yang boleh kita lihat, contoh sekeliling, apa yang ada di kalangan yang berlaku di keliling kita. Tak kira lah kat mana pelajar-pelajar berada dekat college ke, dekat rumah ke, dekat mana-mana ke. So semua ni apa yang berlaku di keliling kita adalah proses kepada pembelajaran kita. Jadi mana yang penting yang boleh kita ambil sebagai penghayatan, itu yang penting untuk kita improvekan diri kita, menambah baikkan diri kita dari masa ke semasa. Kemudian kita tengok dari segi akhlak, etika, akhlak dan peradaban. Banyak kita tengok quotes, kata-kata mutiara hikmah berkaitan tentang etika dan akhlak. Jadi kat sini untuk petang ni, sebab kita pun ada sejam je kan. Kita nak fokuskan kepada 2 ni sahaja. Pertama, sesungguhnya sesuatu umat itu akan kekal selama mana mereka berakhlak. Maksudnya selagi kita berakhlak, maka kita akan kekal. Kita akan berdiri teguh. Tetapi jika sekiranya akhlak itu hilang dari mereka, maka hancurlah umat itu.
Ini daripada Ahmad Syauqi, penyair daripada Mesir. Okey, kata-kata beliau menyatakan bahawa memang benar kita ni berdiri tegak, berdiri teguh, kita ni kuat selagi mana akhlak kita kuat. Selagi mana etika kita kuat. Tetapi apabila akhlak kita runtuh, maka hancurlah diri kita. So ask yourself, tanya diri awak sendiri, kalau kita perangai baik, kawan-kawan suka kawan dengan kita. Betul tak? Kalau kita perangai tak elok, siapa nak kawan dengan kita? Jadi sebab itulah dalam kehidupan kita, kita sentiasa cuba untuk menjadi yang terbaik. Sebab kalau kita kata kita nak cemerlang, masuk UiTM kita nak cemerlang, siapa tak nak cemerlang? Masuk UiTM kita nak belajar sampai habis, siapa tak nak belajar sampai habis? Masuk UiTM kita nak grad dengan anugerah dekan, anugerah Naik Chancellor, anugerah diraja, macam-macam anugerah. Siapa yang tak nak? So, macam mana kita nak jaga? Jagalah akhlak kita, jagalah perangai kita, jagalah etika kita, maka semua tu akan jadi datang secara smooth je dalam hidup kita. Kita nak cemerlang, kan? Apa cemerlang? Cemerlang ni maksudnya adalah membawa anjakan ke arah kesempurnaan. Okay? Alright, kalau kita tengok daripada Hanif, Ustazah konsep ni melibatkan semua kaum. Ya, melibatkan semua kaum. Kalau kita tengok semua kaum, memang mementingkan adab dan etika. Tak ada kaum yang suruh kita bergaduh sama-sama kita. Ataupun tak ada kaum yang suruh kita mencuri, membuat penindasan, buat apa-apa kezaliman, tak ada. Jadi selagi mana kita menjaga, maka ada akhlak kita, ada etika kita, maka kita akan bersama-sama berdiri kukuh. Tapi kalau kita runtuh akhlak kita, maka akan runtuhlah umat tu. Maka akan runtuhlah kita punya ketamadunan. Sama macam diri kita, tak payah nak pergi besar-besar, nak fikir tamadun apa semua. Fikir diri kita sendiri. Ask yourself, cari diri awak sendiri, awak tanya kalau awak sendiri tengok, ada kawan-kawan yang awak tengok, orang semua suka kawan dengan dia. Tapi ada kawan yang macam, Allah susahnya lah orang nak berkawan dengan dia. Why? Salah kita ke tak nak kawan dengan dia? It comes from that person, daripada orang tu. Kalau orang tu baik, orang tu ada personality yang baik, orang tu ada perwatakan yang baik, orang tu ada penampilan yang baik, okay? Orang kata dia baiklah semua, bersopan santun, cara cakap bagus, akhlak moral dia bagus, orang kan senang kawan dengan dia. Okay? Alright, kemudian kalau kita tengok the next one is ethics is everything. Ethics tu, etika, akhlak tu is everything. If you don't have a strong moral standing, if you don't have any ethical foundation, you just crumble. Ini kalau kita tengok daripada Christopher. Okay, so maksudnya tak kiralah kita daripada kaum mana pun, tak kiralah kita daripada agama mana pun, jaga akhlak kita, jaga etika kita, jaga moral kita. Sebab apa? Macam saya kata tadi, tak ada kaum pun suka kita bergaduh, tak ada kaum pun suka kita buat penindasan kepada orang, tak ada. Begitu juga dengan agama. Jadi kita kena jaga etika yang kita ada. Okay, tadi saya ternampak ada soalan berkaitan attendance. Okay, alright, attendance diambil dalam kuliah yang bersama pensyarah. Dalam mass lecture kita tak ada attendance. Okay, tutorial dengan untuk saya awak bersama saya untuk mass lecture sahaja. Okay, dengan tutorial awak akan ada pensyarah yang lain. Okay. Alright, so kat sini kita tengok balik semula kepada slide kita, maksudnya betapa pentingnya etika dan peradaban. Sama juga kawan-kawan ada yang memberi pandangan, it's a choice. Yes, it's a choice. Pilihan ada di tangan anda. Okay. Pilihan apa? Pilihan nak jadi bermoral ke ataupun pilihan yang tidak bermoral? Pilihan untuk jadi apa? Orang beretika ke tak beretika, berakhlak ke tak berakhlak, it's your choice. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai pelajar UiTM, sebagai pelajar daripada kejuruteraan mekanikal, daripada fakulti muzik, kita
kita yang mencorakkan diri kita, kita yang mencorakkan masa depan kita, dan kitalah yang bakal menjadi pemimpin negara yang mencorakkan negara kita. Jadi it's a choice. Awak boleh pilih yang mana satu awak nak jadi. Awak kena ingat, kalau kita nak dapatkan lukisan yang cantik, kita sendiri kena lukis bagi cantik. Jadi kenalah ada skill melukis tu. Jadi kena ada skill untuk menjaga diri awak sendiri. Okay? Alright. Okay, kita pergi seterusnya. Kejap ya. Alright, sebab tu kalau kita tengok kat sini, keruntuhan etika dan akhlak menyebabkan berlakunya keruntuhan tamadun terdahulu. Okay, kalau kita tengok kenapa berlakunya keruntuhan tamadun kalau tak ada etika, kalau tak kita tidak berakhlak, sebab bila kita tidak berakhlak, kita tidak beretika, maka kita tidak ada lagi nilai-nilai murni yang dihayati dan untuk diamalkan. Okay, contoh, okay, kalau para pelajar boleh lihat, saya bagi 1, 2, 3, 4 contoh sahaja. Kalau ada 4 contoh ni, awak rasa masyarakat kita akan aman damai ke tak? Awak rasa negara akan aman damai ke tak? Dan awak rasa kalau 1, 2, 3, 4 ni ada dalam diri awak sendiri, awak akan tenang ataupun tidak? Macam yang saya sebutkan, awak fikir semua ni melalui diri awak sendiri. Kalau dalam diri awak mengamalkan pergaulan bebas, awak rasa awak tenang ke? Kalau awak terlibat dalam pergaulan bebas. Okay? Kadang-kadang orang pun nak marah, kadang-kadang orang pun tak suka, orang tak nak kawan dengan kita. So kalau kita tengok macam mana akan berlaku dalam masyarakat kita, dalam diri kita kalau kita terlibat dalam pergaulan bebas. Ataupun kalau kita lihat di sini, berlakunya tidak tenang dan dia akan meresahkan kita. Sebab itu saya suka statement daripada pelajar. Bila kita ada pergaulan bebas ni, memang kita tak tenang ataupun semua 4 perkara tak tenang. Kalau tak tenang, awak nak hidup macam mana? So kita bercakap di sini macam tadi pandangan daripada kawan-kawan kita, tak tenang, so macam mana nak hidup? Nak hidup maksudnya, ketenangan itu adalah merupakan punca kejayaan dan kecemerlangan kita. Ketenangan itu adalah punca kejayaan dan kebahagiaan kita. So, untuk menjadi orang yang berjaya, untuk kita ada satu tamadun yang kuat, kita perlu kepada suasana yang tenang. Jadi awak lihat, kalau awak tengok balik, kalau masa duduk kat college dulu, kalau dalam bilik tu asyik bergaduh je, awak asyik cari pasal je ataupun ada kawan yang cari pasal, awak rasa tenang tak? Kalau tak tenang, awak apa kan jadi? Nak belajar pun tak boleh, sakit hati, lepas tu duduk tak mana-mana, nak balik bilik pun tak nak balik. Sebab kalau ada problem macam ni. So sebab itu untuk berjaya, untuk awak ada kejayaan dan untuk awak ada kebahagiaan, awak perlu menjadi orang yang tenang, awak perlu menjadi orang yang positif. Kalau ada 1, 2, 3, 4 perkara ni, awak tak akan boleh tenang, awak tak akan boleh jadi orang yang positif dan awak akan sentiasa resah. Sebab itu kita awak perlu jaga etika dan peradaban kita. Okay? Jaga diri sendiri, tak perlu nak sibuk-sibuk nak jaga orang lain. Kita jaga kita dulu. Okay? Tengok dari segi hak asasi manusia yang sekarang ni kita lihat dah melampaui kebatasan kemanusiaan. When people talk about LGBT, okay? When people talk about same-sex marriage, for example. So adakah itu kita kata hak asasi manusia? Okay, so kita lihat, tengok dari segi perspektif yang mana. Satu lagi perkara, selain daripada kita beretika dan berakhlak, kalau kita lihat daripada sejarah, untuk kita menjaga etika dan akhlak kita adalah kita perlu menjaga agama kita. Okay, keagamaan itu penting untuk kita buang 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tengok kezaliman.
Kalau kita kata contohnya, kita ni kan asyik kena zalim je dengan kawan-kawan. Zalim macam mana? Contohnya kita tak ada duit, tak ada pitih kan, tak ada duit. Okay? Tak ada duit, kita pinjam dekat kawan. Bila kita pinjam dekat kawan, kawan tahu kita terdesak. Okay? Okay John, aku bagi kat engkau RM10, nanti engkau bagi balik dekat aku RM40. Nampak tak kat situ? Ada apa? Ada penindasan. Dan kalau kita berada di tempat John, tak ada duit ni, nak makan pun tak ada duit ni, contoh je lah nama John ataupun nama siapa-siapa lah. Okay? Nama A katakan, A ni tak ada duit, dia pergi minta kat B, B kata boleh, saya bagi RM20, awak bayar balik RM40. So A ni, dia memang tak ada duit, dia memang susah. Apa yang what to do? Dia memang terpaksa bersetuju. So nampak tak kat situ? Penindasan ni akan menyebabkan berlaku kezaliman di mana orang yang di atas yang ada kuasa, dia menindas orang yang memerlukan. Atau dalam erti kata lain, awak lihat berlakunya, contohnya kalau kita tengok kat negara dari segi pinjam alung, okay? Kenapa orang pinjam? Sebab dia memang tak ada duit. Dia terpaksa bersetuju walaupun dia rasa tak mampu. Sama juga dengan perbuatan rasuah. Okay? Benda-benda macam ni dia umpama api di dalam sekam. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Tapi di sebaliknya berlaku satu keruntuhan akhlak yang besar. Okay, kalau awak tengok 1, 2, 3, 4 ni pada diri awak sendiri, awak rasa macam mana awak nak hidup? Sebab itu kita perlu jaga akhlak kita perlu jaga ketamadunan kita untuk semua ni akan kekal, untuk tamadun kita kukuh, untuk etika dan akhlak kita kukuh. Okay? Teruk betul kawan John ni. Ya, saya bagi contoh je John tu. Okay? Alright, so kita tengok kepada sinopsis dia, etika dan peradaban penting dalam sebuah masyarakat. Namun tahap penghayatan dia berbeza. Sebab apa? Dia dipengaruhi oleh perkembangan sejarah dan struktur sosial. Okay. Kemudian kita tengok sifat dan kefahaman mengenai etika juga berciri moden mula diperkenalkan. Dan kita lihat ini, kita tengok dari segi zaman, kejap lagi kita akan pergi in detail. Mula-mula kita tengok dari segi penghayatan daripada awal, daripada sejarah mula-mula, kemudian kita tengok dari segi apa yang berlaku pada zaman era kolonial Eropah, kemudian kita tengok bagaimana gabungan di antara dua-dua daripada tradisi dan modernisasi. Macam mana moden dan tradisi tu kita boleh blend. Okay? Alright, so kita tengok dekat sini. Okay, ni kena faham betul-betul. Okay, macam mana kita nak memahami penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Okay, ini kita tengok dari segi zaman dia. Kita ada 3 zaman. Okay, so kena faham secara detail, nanti awak boleh bincang dengan pensyarah masing-masing. Okay, kita ada zaman pra-kolonial. Okay, itu pada zaman tradisi, pada awal-awal dulu. Kemudian kita ada kolonial, bila zaman kolonial, zaman penjajahan dah masuk unsur-unsur kemodenan. Kemudian kita ada pasca kolonial. Okay, kalau masa awal pra-kolonial kita ada adab, kita ada adat istiadat, kita ada adat resam. Okay, kemudian apabila kita dijajah maka dah berlaku, dah diinjek, dimasukkan unsur-unsur kemodenan, maka muncul istilah etika, etos dan etiket. Okay. Kemudian seterusnya adalah pasca kolonial. Okay? Kita ada etika moden, kita ada istiadat, kita ada adat resam yang juga kita blend sekali tentang etika, etos dan etiket. Alright? Kemudian apabila kita menghayati etika peradaban dalam acuan Malaysia, kita lihat dari segi sejarah. Okay, kita lihat dari segi struktur sosial, kita ada masyarakat, kita ada negara dan kita ada pasaran macam yang saya sebutkan tadi, dan juga dari segi biografi. Okay, ada job imposter pula ya. Alright. Okay, kemudian kita tengok dari segi definasi. Okay, macam mana etika, apa yang dimaksud etiket dan apa yang dimaksudkan dengan etos. Ni awak kena ingat ya, walaupun setakat awak nak cerita pasal John tadi, banyak pula perbahasan pasal John ya, imposter lah apa ya. Alright, back to here. Okay, kembali di sini, etika. Etika adalah ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak ataupun moral. Okay, prinsip moral ataupun nilai akhlak menjadi pegangan seseorang individu.
Okay. Moral ataupun nilai menjadi satu pegangan. Okay. Sama ada dari segi persatuan ke, pekerjaan ke, contoh kita sebut tentang etika perubatan. Itu adalah merupakan nilai dan garis panduan yang harus dipatuhi oleh doktor. Kalau kita sebut etika pelajar UiTM, apa benda etika pelajar UiTM? Etika pelajar UiTM macam mana, masuk kelas macam mana, duduk dalam kelas macam mana, dekat kolej macam mana, kalau awak nak terlibat dalam persatuan macam mana, so kita ada etika-etika kita. Okay? Alright. Then we comes to the word kepada istilah etiquette. Okay, etiket tu maksudnya adat dan peraturan berkenaan kesopanan. Contohnya macam kita belajar etiket, dining etiket. Macam mana cara makan, cara pegang sudu, cara duduk, itu contoh dia. Sebab tu kita tengok etiket ni muncul pada zaman kolonial. Okay, contoh yang kita bagi ni contoh kalau kita nak pergi tempat yang very official. So very official, awak kena sangat official. Okay, contohnya kalau awak selalu buat persatuan kan, selalu buat program kan. Buat program, bila awak duduk dekat meja, ada VIP, apa yang awak kena buat? Mestilah awak kena hormat, kena fokus, mana boleh main-main phone ni? Kan? Sebab apa? Sebab VIP ada, tak boleh main phone. Bila awak duduk di rumah, awak duduk semeja dengan mak ayah awak main phone tak? Awak main game tak? Awak cari tak John Imposter tadi? Tanya diri sendiri, mana VIP awak? Bila kita berada di rumah, mak ayah kita adalah VIP kita. So bila kita set dalam kepala VIP kita tu siapa? Kalau tadi kita kata nak makan pun ada cara dia, bila ada VIP kita tak boleh main-main phone, kena letak tepi. Bila mak ayah ada, kita pula duk main game. Mana etiket awak? Mana penghormatan awak? Ataupun bila bercakap dengan ayah tengah cakap, awak main phone. Ataupun pasang earphone dekat telinga, airpod dekat telinga, dengar apa-apa. Bila mak bercakap, awak rasa macam, mulalah tu mama tu nak bebel-bebel, awak pun buat tak dengar, main phone, main tengok movie. Awak tengoklah wajah mak ayah awak selama mana mereka masih ada. Kalau mereka tak ada, awak nak tengok siapa lagi? So when you talk about etika, ethos, apa semua benda tentang akhlak, etika, not only untuk besar-besar punya benda. Kita start daripada from the beginning. Etika awak dalam rumah sendiri, moral awak daripada rumah sekali, adab awak dekat rumah macam mana? Kadang-kadang awak rasa stres, yelah siapa tak stres belajar online kan, kadang-kadang banyak kerja, banyak assignment. Lepas tu kadang-kadang mak pula suruh buat kerja, mak suruh basuh pinggan, nak kena jaga adik, bagi mandi adik, stres. Adakah kita layak untuk rasa stres kepada mak ayah kita yang membesar dan melahirkan kita? Sebab itu kita nak menghayati etika, nak menghayati adab dan moral kita. Bermula daripada diri kita. Semuanya bermula daripada kita sendiri. Macam mana kita communicate dengan mak ayah kita, bagaimana kita communicate, berinteraksi dengan guru, lecturer kita, bagaimana kita berinteraksi dengan adik, kakak, abang kita. Dia bermula daripada perkara macam tu, bukannya perkara yang besar. Nak kena jaga negara, nak kena jaga ekonomi, nak kena jaga politik. From the beginning, daripada permulaan tu yang akan mendidik diri kita untuk memegang peranan yang lebih besar. Dan awak kena ingat, awak adalah generasi yang akan meneruskan menjaga negara dan tamadun kita. So untuk menjadi penerus, penjaga negara, penjaga agama, penjaga bangsa kita, develop yourself, improve yourself, jaga diri awak, didik diri awak. It is never too late, tidak pernah ada terlambat. Masih belum ada terlambat. Sebab itu bila kita kata untuk jadi berjaya adalah anjakan perubahan ke arah kesempurnaan. Okay? Alright, so kita teruskan. Okay, ini antara alat analisis. Okay, kita ada 3 komponen dengan 9 pecahan.
kita ada struktur sosial macam kita sebutkan tadi, kita ada sejarah dan ada biografi. Struktur sosial kita tengok dari segi masyarakat, negara dan pasaran. Kemudian dari segi sejarah macam kita sebutkan tadi, lihat semula pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial, and then untuk biografi kita lihat bagaimana analisis dapat kita buat di antara individu, keluarga dan komuniti. Jadi ini adalah sangat perlu untuk kita lihat semula kerangka menganalisis etika dan peradaban dalam acuan Malaysia melalui struktur sosial. Kita ada 3 perkara, 3 elemen, 3 pecahan, masyarakat, negara dan pasaran. Dari segi sejarah yang kita bincangkan tadi, prakolonial, kolonial, pasca kolonial, dia memang menentukan dan mempengaruhi peradaban dan etika kita dan biografi daripada individu, keluarga dan komuniti. Alright, okay, so kita tengok kat sini. Alright, so peradaban, apa maksud peradaban? Dari segi kita tahu peradaban maksudnya civilization, dari Latin civitas, kemudian dari segi Greek, Jerman, boleh baca, dan dari segi bahasa Arab, Madaniyah, Hadarah dan Tamadana. Okay, alright, ini dari segi maksud peradaban. So kita nak lihat di sini ada 2 perkara juga. Okay, perbezaan di antara etika dan akhlak. Okay, sinonim kita tengok, kadang-kadang kita lihat etika dan akhlak ni dia saling kait mengait. Okay? Tapi dia ada perbezaan sikit, ada sikit perbezaan. Okay? Perbezaan dia apa? Sikit tu kadang-kadang dia membawa impak yang besar. Okay? Akhlak, bila kita bercakap antara etika dan akhlak. Okay? Akhlak adalah merupakan sesuatu yang kita zahirkan, kita portray, kita buat, kita keluarkan daripada diri kita, tingkah laku kita berdasarkan kepada agama kita, ketuhanan kita, keagamaan ataupun daripada wahyu. Maksudnya dari segi akhlak ni sama ada dosa ke, pahala ke, ibadat ke, maksiat ke, adalah bergantung kepada agama yang telah menetapkan perkara tersebut. Okay? Itu maksudnya daripada keagamaan dan ketuhanan. Itu adalah akhlak. Okay? Alright. Kemudian dari segi etika, paksi etika apa? Paksi etika ni adalah berdasarkan kepada akal semata-mata. Berdasarkan kepada apa yang berlaku di dunia. Okay? Dan kita lihat etika ni dia sentiasa berubah. Sebab apa dia berubah? Sebab dia berpaksikan kepada akal manusia. Jadi pada ketika itu kalau akal mentakrifkan, okey, kita ketika ni kita perlu amalkan etika yang macam ni, maka dia akan buat perkara tersebut. Sebab itu untuk etika dia bergantung kepada apa yang didapati dihasilkan penakkulan, pentaksiran daripada manusia dan akal. Okey, dan akhlak daripada agama. Okay, contoh kita kata dari segi pakaian kan. Okay, pakaian kalau kita tengok dari segi etika, kita ada etika pakaian. Okay, contohnya nak pergi majlis kena pakai baju macam mana. Nak pergi universiti baju macam mana. Nak pergi convocation baju macam mana. Itu dari segi etika. Kenapa berubah-ubah? Kenapa kita tengok etika convocation, baju convocation tak sama dengan universiti yang lain? Sebab it depends on the etika masing-masing. Okay, tetapi bagi akhlak dia tidak akan berubah. Okay, kita beragama, macam mana kita nak menutup aurat, nak pakai pakaian menutup aurat, kita lihat rujuk kepada agama kita masing-masing. Okay, macam mana nak kena tutup, apa yang nak kena tutup, refer kepada agama. Sebab akhlak tu bermula daripada keagamaan dan ketuhanan. Okay, alright. Seterusnya kita tengok faktor pembentukan etika individu. Okay, ini pembentukan etika. Ingat tak saya sebutkan tadi, etika ni adalah berdasarkan kepada akal dan fikiran manusia. Okay, faktor pembentukan dia datang daripada diri dia sendiri. Macam tadi saya kata, kita sendiri nak corakkan diri kita nak jadi apa. Kalau kita lukis kita jadi layang-layang, maka kita akan jadi layang-layang, terbang ke mana-mana kita pergi. Kalau kita lukis diri kita sebagai kapal selam, maksudnya kita akan menyelam. Kan, kalau kita sebagai kapal terbang, kita akan terbang. Contohnya, apa yang kita lukis itu yang kita jadi. Okay, itu maksudnya penting untuk pembentukan diri kita, tu dia akan efek. Kemudian dari segi keluarga, okay, keluarga pun dia akan efek pembentukan kita. Contoh kalau kita katakan keluarga daripada tentera,
Biasanya dia akan serius. Okay, kalau ayah dia tentera, ayah dia akan serius. Okay, kalau ayah dia doktor, ayah dia akan nampak lain sikit karakteristik. Sebab apa? Karakteristik itu daripada kerja mereka, sebab itu yang mereka perlukan. Okay, tetapi ingat pada kita semua ni, besok kita nak jadi mak ayah ni, kita nak jadi ayah, kita nak jadi mak, jadi suami, jadi isteri. Apa pun kerja kita, bila balik rumah, tak tepi. Kita pegawai tinggi ke, kita pegawai tentera ke, kita doktor yang popular ke, surgeon yang bagus ke apa, bila balik rumah tumpukan kita punya tanggungjawab kepada keluarga kita. Itu yang penting. Kemudian sama juga masyarakat juga, sekeliling masyarakat. Kita hidup kawasan tu macam mana. So dia akan efek pembentukan kita. Okay. Contohnya kalau kita tengok, biasa yang selalu kita tengok kalau kita duduk kat kampung. So macam happy je semua, kita macam bersapa, bersilaturahim, sembang sana, sembang sini, ziarah sana, ziarah sini. Tapi kalau kita duduk kawasan elit, macam mana kawasan elit? Kawasan elit macam mana pula dia punya surrounding dia. Sebab itu kita kata masyarakat dan persekeliling kita memberi efek faktor pembentukan kita. Okay, seterusnya negara, institusi pendidikan. Contohnya bila kita duduk dalam institusi pendidikan, falsafah pendidikan kita akan membentuk kita punya etika. Termasuklah juga dengan perundangan. Okay. Seterusnya adalah tadi pembentukan etika, ini adalah pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak satu je faktor dia datang daripada agama kita. Okay, apa pun agama, awak cek balik agama awak, pembentukan akhlak awak berdasarkan kepada agama kita. Okay, kalau Muslim, for example, kita ada akidah syariah akhlak. Okay, kalau agama yang lain, mereka ada akidah tu is the belief, kepercayaan. Syariah tu maksudnya rules and regulation. Akhlak tu kita punya perwatakan kita. Okay, jadi kalau tadi ini pembentukan etika dan ini pembentukan akhlak. Sebab itu untuk kombinasi menjaga peradaban kita, penghayatan untuk etika dan akhlak kita, kita perlu blend. Kita kena gabungkan etika dengan akhlak. Kita perlu gabungkan pemikiran manusia dengan yang telah ditetapkan oleh agama. Then only kita akan jadi perfect. Okay, alright, next tentang penghayatan etika yang kita sebutkan tadi, kita ada pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Dari segi adab, pra-kolonial contohnya macam kita tengok Kesultanan Melayu Melaka, kita ada banyak adab-adab resam kita. Kemudian bila masuk penjajahan, kita lihat dah ada kemodenan di situ dimasukkan. Dan bila ada pasca kolonial, kita dah ada integrasi, kita blendkan, ada injection, kita suntik untuk kita ada dari segi kesan-kesan daripada integrasi adab, adab etika, daripada integrasi dan sistem moden. Contohnya kita ada raja perlembagaan, kita ada prinsip rukun negara. Okay. And then kalau yang tadi adalah penghayatan etika, yang ni penghayatan peradaban. Okay. So kita akan lihat kat situ ada sikit saja perbezaan dia. Prakolonial kita tengok dari segi fizikal dia, kemudian dari segi migrasi penduduk. Okay. Contohnya pada masa prakolonial, zaman Kesultanan Melayu Melaka, mereka yang masuk ke Melayu Melaka adalah masuk secara sukarela. Bila masuk sukarela, maksudnya bila kita sukarela, kita akan happy dan kita akan happening je. Okay, contohnya awak masuk kuliah saya sebab awak happy ke terpaksa? Kalau awak masuk sebab happy, awak akan cheers, awak akan rasa macam happy lah kan. Tapi kalau awak masuk secara terpaksa, awak akan jadi stres. So dia akan efek macam-macam. Okay, sama juga kat sini. Bila masa kolonial, masyarakat luar yang masuk adalah secara migrasi, secara paksaan. Contohnya dia masuk sebab untuk bekerja. So bila masuk untuk bekerja, dia masuk untuk bekerja lah. So that's why kita tengok ada pengaruh dia, ada implikasi dia, ada impak dia tentang dari segi hubungan kemasyarakatan yang ada. Kena pula masa tu berlakunya kontrak sosial. Okay, Cina duduk di bandar, Melayu duduk di kampung, India duduk di estate. So bila ada gap kat situ, lagilah wujudnya jurang di antara mereka. Okay, tapi kita tengok bila ada pula pasca kolonial, bagaimana kita dah mula boleh blend kemajemukan peradaban kita dari segi melalui termeterai, melalui apa?
Formula perpaduan kita adalah melalui perlembagaan, persekutuan dan juga rukun negara. Itu yang memblendkan kita. Okay. Seterusnya kita tengok penghayatan kepentingan etika dan peradaban secara individu, secara masyarakat, warga global dan juga negara. So bila kita ada etika dan akhlak yang baik, kita akan dihormati, orang akan hormat kita, orang akan disegani, dihormati, orang akan muliakan kita. Maksudnya secara indirectly, tak perlu kita nak suruh orang buat baik dengan kita, tak perlu nak suruh orang hormat kat kita. No, kita nak dihormati, kita kena hormat. Kalau kita pun tak hormat orang, kita duk kata kutuk kat belakang orang, macam mana orang nak hormat kita? So it comes from us. Sebab tu saya kata kita datang daripada didik diri kita. Okay, kemudian dia akan efek lah. Okay, contohnya kalau kita mati pun orang akan sebut-sebut nama kita. Kalau kita dah tak ada, kita dah pindah, kita dah tukar IPT, ingat John tu baik je dia. Contoh kan. Kemudian dari segi masyarakat, okay, kehidupan yang sejahtera, kita ada dirempah rahmat, kemudian kita ada keharmonian. Kemudian apabila kita bercakap pasal global, yang penting keamanan, kesejahteraan, kemakmuran, dan apabila kita bercakap pasal negara kita apabila kita mengamalkan ataupun mempunyai etika dan peradaban yang kukuh, negara kita akan jadi aman damai. Okay? Dan kemudian kita tengok pula tentang konsep baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, maksudnya negara yang baik. Kita nak ke arah negara yang baik, negara yang subur, negara yang aman damai, dan dia juga di situ ada Tuhan yang menjaga dia, Tuhan yang Maha Pengampun. Okay, dalam konteks kita atau dalam bahasa Arab kita kata baldatun, negara, thayyibatun yang baik, dan rabbun, Tuhan yang ghafur, yang Maha Pengampun. Okay? Sebab kita tengok ni adalah gabungan di antara etika dan akhlak. Gabungan di antara keduniaan dan keagamaan. Okay? Kalau kita tengok, mungkin awak boleh bincang dekat dalam kuliah nanti ke, tutorial nanti ke, bagaimana kita tengok negeri Sabak kita. Satu negeri yang dilimpahi dengan rezeki yang banyak. Kehidupan pertanian yang subur, hidup aman damai, pemimpin yang baik yang ada, masyarakat yang tolong-menolong. Okay? Sebab apa? Sebab mereka menjaga dari segi hubungan mereka dengan Tuhan. Tetapi apabila mereka mengabaikan, maka mereka mendapat satu azab ataupun kita kata banjir besar sehingga menyebabkan apa yang mereka nikmati sebelum ini terhapus. Sebab itu ada kalanya tidak mudah kita mengawal diri kita apabila mendapat kejayaan dan kenikmatan. Sebab itu ada kalanya apabila kita terlalu selesa dengan kejayaan dan kenikmatan hingga kita lupa pada Tuhan dan tujuan kita diciptakan. Jadi kita perlu berhati-hati apabila kita diberi kenikmatan, apabila kita diberi penganugerahan. Jangan lupa sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan yang bagi kat kita semua benda tu. Okay? Dan apabila kita terlalu selesa, jangan sampai kita lupa. Takut nanti kita tak sedar, bila benda tu ditarik balik, apa akan jadi? Contohnya kita ada kaki tangan, selesa semua, sempurna. Kita tak pernah rasa sempurna pun ada dua kaki, ada dua tangan. Tapi once patah kaki ke, patah tangan ke, awak akan rasa bagaimana kehilangan ataupun tak sempurnanya. Okay? Sebab itu kita perkukuhkan iman kita kepada agama kita, kepada Tuhan kita. Kita perkukuhkan ilmu kita dan adab kita. Kita perkukuhkan etika dan akhlak kita untuk apa? Agar dapat kita menjadi pencetus kecemerlangan untuk memperkasakan negara kita dan peradaban kita. Macam mana nak jaga negara dan peradaban kita? Bermula dari diri kita sendiri. Okay? Kita yang mencorakkan diri kita sendiri. Pilihan di tangan kita. Macam kita sebut tadi, yang penting kita kena ciptakan akhlak, etika dan moral kita yang baik. Untuk apa? Untuk kita jadi tenang, untuk kita jadi positif, untuk kita berjaya dan untuk kita bahagia. Jadi itu sahaja daripada saya. Di sini saya take note juga pengumuman kepada wakil kumpulan. Kita ada 10 kumpulan daripada Fakulti Mechanical Engineering dan 2 kumpulan muzik. Saya ada post satu announcement di
You Future, saya dah bagi link untuk kita punya group WhatsApp untuk kelas rap. So saya berharap awak dapat masuk dan join kita punya WhatsApp group. Untuk nota ni saya akan post di You Future nanti. Okay? Jangan lupa terus masuk kepada kelas awak yang seterusnya. InsyaAllah akan bersama saya semula pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.